Johor benarkan solat Jumaat dan solat fardu di masjid dan surau. Tindakan tegas jika peniaga gagal patuhi skim harga maksimum musim perayaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Isnin 8 Februari 2021 bersama saya Zira Zamri dan rakan juru bahasa isyarat Hafidah Awaluddin. Pastikan anda terus setia bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Seperti biasa, kami akan terus membawa kepada anda kemas kini berita seluruh negara. Dimulakan dengan Sarawak bersama Vanessa Mering dengan laporannya projek keperluan pendidikan dan pembelajaran di Batang Sadong perlu dipercepatkan. Seterusnya, kita bersama Konstantin Palawan untuk paparan dari Sabah. Antaranya, penganjuran program belia dijalankan mengikut kesesuaian norma baharu. Dan akhir sekali bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob dari Perlis. Antara paparannya, APMM Zon Maritim Kuala Perlis kena pasti 52 jeti haram jadi lokasi panas aktiviti penyeludupan dada dan pati. Semuanya seketika nanti. Bilangan jemaah solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat di Johor dibenarkan kepada 40 orang, tidak termasuk pegawai masjid surau dan ahli jawatankuasa pengurusan karyah masjid dan surau bermula esok. Turut dibenarkan kanak-kanak berusia 10 tahun ke atas, termasuk warga emas dengan syarat sihat tubuh badan. Exco Hal Ehwal Agama Negeri Tosrin Jarvanti berkata, kebenaran itu berkuat kuasa sehingga ke tarikh yang akan ditentukan Majlis Agama Islam Johor selepas mendapat pandangan dan nasihat Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Solat jenazah juga dibenarkan dengan kehadiran jumlah jemaah yang sama. Namun bagi memastikan lebih ramai umat Islam dapat menunaikan solat Jumaat, diperkenankan kebenaran sementara menunaikan solat Jumaat kepada 216 buah surau di seluruh negeri Johor. Solat hajat juga hendaklah dilaksanakan berjemaah setiap hari selepas solat fardu maghrib dan solat Jumaat. Bagi urusan akad nikah, jumlah kehadiran terhad kepada 6 orang, melibatkan 3 orang daripada keluarga pengantin dan 3 urus setia yang dilaksanakan di Jabatan Agama Islam Negeri Johor serta pejabat-pejabat kadi daerah. Pengguna boleh membuat aduan ke Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia bagi menuntut ganti rugi terhadap barangan rosak atau hilang yang dihantar menerusi perkhidmatan kurier. Ketika menyatakan mengenai perkara itu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rasul Wahid berkata aduan boleh dibuat sekiranya syarikat kurier berkenaan enggan bertanggungjawab. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga dinasihat tidak menggunakan perkhidmatan kurier biasa untuk menghantar barangan berharga atau mudah rosak, terbakar mahupun meletup.
Dan jika mereka tak mampu menyelesaikan, artinya seller tak boleh selesai, sekat Korea tak boleh selesai, maka kita ada Tribunal Tuntutan Pengguna, TTPM, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, untuk kita ambil tindakan dan kita tengok mana yang boleh kita bantu untuk memastikan pengguna tidak teraniaya, pengguna mendapat hak mereka. Beliau mengulas mengenai rungutan warganet berhubung barangan yang dibeli rosak dan hilang didakwa dilakukan pekerja syarikat penghantaran kurier. Sebelum ini tular video berdurasi 15 saat di media sosial yang menunjukkan tindakan sekumpulan pekerja sebuah syarikat perkhidmatan kurier mogok dan membaling barangan pelanggan. Peniaga diingatkan supaya menjual barangan harga kawalan tidak melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan di bawah skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina 2021. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah, Ray Monverak, berkata pihaknya akan meningkatkan pemantauan khususnya di luar bandar bagi memastikan peniaga mematuhi skim tersebut. Pihaknya juga akan berada di lokasi tumpuan orang ramai termasuk pasar awam, pasar tani dan pasar raya. Mana peniaga yang melakukan kesalahan bolehlah diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Penjatutan 2011 dan boleh dikenakan penalti. Penalti adalah seperti berikut: bagi kesalahan individu boleh didenda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dikompaun sehingga RM50,000. Bagi kesalahan syarikat boleh didenda sehingga RM500,000. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melakukan pemeriksaan bekalan ayam di sebuah kilang di Simpang 4 Alustar. 16 jenis barangan disenaraikan dalam skim tersebut yang berkuat kuasa hari ini. Antara harga terkawal adalah ayam, telur ayam, kubis bulat import serta cili merah. Kotor dan dipenuhi dengan lalat serta lipas juga tidak mengikut piawaian. Kecuaian Pengurusan Kilang memproses berbola ikan di Kepala Batas Pulau Pinang mengenai aspek kebersihan mengakibatkan kilang berkenaan diarah tutup 14 hari. Arahan berkenaan bermula hari ini bagi kerja pembersihan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Setiap pekerja kilang turut didenda RM300 mengikut Peraturan 32 iaitu berkaitan dengan pakaian pengendali makanan. Produk itu adalah bukan produk non-Muslim, tapi kita juga masih menjaga kebajikan warga-warga non-Muslim lah. Sebab kita, tuan-tuan lihat sendiri ya, proses fishbowl yang kita buat, dia buat tu di mana di atas lantai dan penuh dengan lipas dan penuh dengan lalat, dan kita khuatiri berlaku food poisoning, keracunan makanan. Itu yang kita takut. Sebelum ini, kilang berkenaan pernah diberi amaran lisan dalam serbuan yang dijalankan menerusi pemeriksaan berkala. Kadar kebolehjangkitan RT COVID-19 di Melaka dijangka akan turun dalam tempoh terdekat selepas semua saringan serta keputusan kluster industri Serkam selesai dicatatkan. Esko Kesihatan dan Antidadah Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata peningkatan itu berikutan kebanyakan kes positif daripada kluster berkenaan dan kluster tembok Sungai Udang. Majoriti kes adalah daripada kluster industri Serkam iaitu 80% dan juga kluster tembok Sungai Udang 10.7%. Dan untuk makluman, dalam tempoh 14 hari yang lepas, Melaka pernah mencatatkan kadar kebolehjangkitan ataupun RT yang tertinggi iaitu pada 24 Januari iaitu kadar dia 1.36. Dan kadar kebolehjangkitan yang terendah pada 3 Februari iaitu lebih kurang 4 hari yang lepas iaitu 0.96.
Bercakap di Japarun Air Molek Melaka, beliau turut memberitahu tiada sebarang kompaun dikeluarkan daripada mana-mana pihak berkuasa terhadap kilang pemprosesan ayam di Serkam Jasin yang mencatatkan kes positif COVID-19 tertinggi setakat ini. Media sebelum ini melaporkan Melaka mencatatkan kadar kebolehjangkitan RT COVID-19 harian tertinggi negara iaitu pada 1.17. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA komited membantu petani di kawasan muda bagi mengawal serangan Bena Perang. Pengerusinya Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata, sehingga 3 Februari lalu serangan Bena Perang menjejaskan kawasan seluas 724.66 hektar dengan 276.97 hektar daripadanya mencapai tahap hopper burn. Justru MADA sedang melaksanakan program membantu kawalan serangan Bena Perang di kawasan yang mempunyai penilaian risiko sangat tinggi. Ia akan dilakukan secara berperingkat dengan anggaran keluasan 1,819 hektar. Jelasnya kaedah pelaksanaannya adalah melalui perkongsian kos input di antara MADA dengan peladang. Manakala kos aplikasi akan ditanggung sepenuhnya oleh peladang. Melalui kaedah ini, anggaran kos yang akan dibiayai oleh pihak MADA adalah RM195,000. Ahmad Tarmizi mengadakan lawatan ke demo kawalan Bena Perang di Tanjung Radindan, Bukit Seni, Pendang. Bagi meningkatkan pengeluaran hasil tanaman padi di 9 sawah di Johor, Kerajaan Negeri bersama Jabatan Pertanian mengambil inisiatif menggunakan asid humik bagi mengawal kadar keasidan tanah di kawasan tersebut. Hasilnya, pengeluaran padi di kawasan Sawah Sagil di Air Hitam Batu Pahat menunjukkan peningkatan. Exco Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Datuk Samsul Bari Jamali menjelaskan usaha tersebut sebahagian daripada peruntukan RM5 juta oleh kerajaan negeri bagi merancakkan pengeluaran padi dalam negeri. Sawah padi yang mempunyai keluasan 130 hektar dan kekuatan 44 petani itu turut menggunakan teknologi drone dalam menjalankan semburan asid humik. Selama ini, kita untuk mengawal keasidan, kita gunakan kapur. Jadi kita gunakan yang baru, humic acid. Bukan saja kerana untuk baiknya, kita juga nak melihat tentang kosnya. Pihaknya juga akan memastikan pesawah memanfaatkan teknologi dan mematuhi prosedur ditetapkan bagi menjamin peningkatan pengeluaran sawah padi dalam negeri. Beliau meninjau projek tanaman padi ahli Sawah Sagil di Air Hitam Batu Pahat. Johor mempunyai kira-kira 3,030 hektar kawasan sawah padi melibatkan 900 pesawah. 8 daripada sawah padi tersebut dituai selama 2 musim dalam tempoh setahun. Bagi memudahkan urusan bantuan tanaman yang musnah akibat bencana alam seperti banjir dan penyakit tanaman, petani diminta mendaftar dengan Jabatan Pertanian. Antara bantuan yang akan diterima adalah bantuan infra dan input pertanian. Menurut Datuk Samsul Bari, pihaknya juga mengenal pasti 3 kategori petani iaitu sara diri, tambah pendapatan dan komersial. Sebab dalam negeri Johor ni dan seluruh Malaysia, kita ada agensi APT ataupun ejen pengembang tani di seluruh mukim, di setiap mukim dalam negeri Johor ni. Saya minta kesempatan kat sini agar semua petani mendaftar dengan APT ataupun Jabatan Pertanian ni tadi tentang tanaman mereka. Sehingga kini hanya 60% daripada keseluruhan petani di Johor telah berdaftar dengan Jabatan Pertanian. Kesusahan keluarga kurang berkemampuan terutama di kawasan luar bandar di Jerlun Kedah untuk membeli komputer riba atau telefon bimbit bagi menghadapi sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian mendapat perhatian pelbagai pihak. Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan Jerlun Care bersama Pemuda PAS bahagian Jerlun mengambil inisiatif menghulurkan alat peranti digital tersebut kepada mereka yang kurang bernasib baik.
Penasihat NGO Jerlun Care Abdul Hadi Omar berkata sehingga kini pihaknya telah menghulurkan 2 komputer riba dan 5 telefon bimbit kepada mereka yang layak. Penerima termasuk pasangan kembar Ikhwan Arif Saad dan Ilmi Arif, 19 tahun, yang kini sedang menuntut di Politeknik Muazzam Shah dalam jurusan automotif. Turut menerima sumbangan komputer riba ialah Siti Zarifah Nasuha Muhammad Zahid, 21 tahun, yang menuntut di Universiti Teknologi Mara, Puncak Alam. Sumbangan tersebut diharap dapat memudahkan urusan pembelajaran secara dalam talian. Saudara, tidak semua proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berjalan dengan lancar. Dari mula ia dilaksana tahun lalu, pelbagai masalah dihadapi ibu bapa, khususnya yang mempunyai anak ramai dan tidak mempunyai peranti seperti komputer, tablet atau telefon bimbit. PDPR terpaksa dijalankan dengan menggunakan telefon pintar yang perlu diguna sama bagi proses berkenaan. Wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil mengupas bagaimana pintar membantu menyelesaikan masalah berkenaan. Kemudahan Pusat Internet Akses Rakyat Pintar telah mula beroperasi semalam di seluruh negeri di bawah kelolaan Top IT. Tujuannya hanya satu, iaitu untuk dimanfaatkan golongan pelajar yang berdepan masalah mengikuti proses PDPR. 37 pusat senti komuniti dibenar beroperasi semula sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Buat permulaan, 20 daripada pusat berkenaan dibenar beroperasi. 7 pusat dibuka di Besut dan masing-masing 3 di Setiu dan Kuala Nerus. Juga 2 pusat senti masing-masing, 2 di Kuala Terengganu, Hulu Terengganu dan Marang serta 1 di Dungun. Kadang-kadang ialah satu keluarga tu ada 5-6 orang anak, tidak nak terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi untuk pembelian data, tu semua peranti. Jadi inilah antara satunya inisiatif Kerajaan Terengganu yang memberi manfaat kepada rakyat, iaitu membuka pusat pintar ni satu langkah yang baiklah kepada rakyat supaya anak-anak boleh datang sini. Sementara itu, Pengurus Pentadbiran Pembangunan Sumber Manusia dan Keuangan Top IT Haslinda Ilyas berkata, kesemua pintar menjalani prosedur operasi standard SOP yang ketat. SOP untuk pintar, sanitasi kita akan buat 3 kali yang wajib. Kalau kata tengok student ramai, kita akan buat kerap lah. Jadi sebab device yang selalu dipegang seperti keyboard, mouse, semua tu kena sanitize lah. 2 pegawai eksekutif maklumat EIO ditugaskan untuk setiap pusat pintar. Saya akan pantau dia buat macam mana, cara nak buka komputer, cara nak ambil daripada kerja yang cikgu bagi tu, nak tengok macam mana. Setakat ini buat macam mana? Macam mana tu? Setakat ini buat macam mana? Setakat ni saya nampak berkesan lah, bagus. Budak tu cepat dia belajar, cara dia, mana cara macam ni tu. Okey, bagus lah benda ni. Saya mari sini sebab rumah tak ada internet slow. Sini best. Boleh buat kerja lah yang laju. Daripada pukul apa sampai pukul apa mari sini? Mari sini dari pukul 8 sampai pukul 10. Capaian internet di semua pintar berkelajuan tinggi selepas kerajaan negeri memperuntukkan RM700,000 untuk menaik taraf kemudahan itu. Ketika sebahagian daripada ibu bapa tidak mampu untuk menyediakan peranti bagi proses PDPR di rumah, penyediaan 37 pusat pintar di seluruh Terengganu dilihat antara salah satu langkah penyelesaian kepada belenggu permasalahan yang dihadapi ibu bapa. Siti Jamilah Hanim Jamil, Berita RTM. Baik, untuk mendapatkan laporan cuaca semasa langsung dari Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya, Sharifah Farida Said Mahbar. Silakan.
Assalamualaikum, salam hormat. Kita teruskan dengan perkembangan keadaan cuaca semasa. Melalui paparan gema radar terkini, diperhatikan untuk semenanjung Malaysia, hujan telah pun mula berlaku sejak awal petang tadi sehingga ke waktu ini. Terutamanya untuk kawasan di sekitar negeri Perak, begitu juga dengan Selangor dan juga negeri Sembilan. Dan keadaan ini dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Lokasi berlaku ribut petir boleh menyebabkan kelajuan angin sehingga 50 km sejam dan juga jarak ketampakan boleh jatuh merosot di bawah 4 km. Untuk Sabah dan Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca lembap juga telah pun mula berlaku dan dijangka boleh berterusan sehingga ke malam ini, terutamanya untuk kawasan di sekitar pantai barat negeri Sabah, begitu juga dengan pedalaman dan juga bahagian tawau negeri berkenaan, serta di wilayah Persekutuan Labuan dan juga kawasan di kawasan Sarawak meliputi bahagian utara Sarawak iaitu bahagian Limbang dan juga kawasan di sekitar Betong, Sri Aman dan juga Kapit. Dan dijangkakan keadaan ini boleh menyebabkan kelajuan angin juga mencapai sehingga 50 km sejam dan juga jarak ketampakan boleh jatuh merosot di bawah 4 km. Dan seterusnya melalui amaran terkini untuk keadaan laut, masih lagi dikekalkan sehingga ke 10 Februari nanti untuk kawasan-kawasan seperti yang tertera dan yang diwarnakan kuning berada di kategori pertama dan juga yang berwarna jingga di kategori kedua. Semua perairan ini masih lagi boleh mendatangkan risiko keselamatan terutamanya untuk pengguna bot berkecil dan juga aktiviti sukan dan rekreasi laut. Dan untuk itu sekian saja maklumat keadaan cuaca semasa dari kami di Met Malaysia. Saya Sharifah, kita teruskan dengan ramalan cuaca untuk malam ini di bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Saudara, lintas langsung dibuka dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang. Antara laporan yang telah disediakan, projek melibatkan keperluan pendidikan dan pembelajaran di kawasan Batang Sadong perlu dipercepatkan. Langsung bersama Vanessa Mering di Kuching untuk laporan lintas langsung dari Sarawak. Terima kasih Zera, salam sejahtera dan salam hormat. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memastikan program pemvaksinan COVID-19 dilaksanakan dengan selamat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata program tersebut akan dibekalkan secara berperingkat dengan menyasarkan 70% penduduk di negeri ini. And then we will start rolling out vaccination for about 87,000 frontliners. And so all the frontliners go under the phase 1. Ujarnya bagi fasa kedua pula akan dilaksanakan bermula Mac hingga April dengan melibatkan golongan berisiko tinggi dengan anggaran lebih 900,000 penduduk. Manakala bagi fasa ketiga pula, program vaksinasi tersebut akan diberikan kepada individu lingkungan 18 tahun ke atas yang kurang berisiko seperti tidak mempunyai penyakit obesiti dan penyakit tekanan darah tinggi. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas Majlis Bakul Kasih Kongsi Facai di RTM Kuching. Tambah Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian lagi, walaupun vaksin ini tidak diwajibkan, namun beliau merayu kepada semua yang layak mendapatkan vaksin tersebut dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.
but we encourage as many Sarawakian to play their role and do their part, so that 70%, we need 70% of Sarawakian to be vaccinated in order to be effective controlling COVID-19 for spreading. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengingatkan semua masyarakat termasuk masyarakat Tionghoa yang bakal menyambut perayaan Tahun Baru Cina agar mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tidak leka dengan penularan wabak COVID-19. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan bakul kasih kongsi facai kepada 7 penerima yang merupakan kaki tangan RTM berketurunan Cina yang telah bersara. Program tersebut merupakan anjuran bilik berita ehwal semasa bagi menghargai sumbangan mereka selama berkhidmat di RTM. Kita beralih ke perkembangan banjir. Setakat pukul 4 petang tadi, seramai 528 penduduk terjejas banjir masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Serian. Semua PPS di bahagian Semerahan telah ditutup pada 1 tengah hari tadi. Dan perkembangan berkaitan, 6 kawasan rendah di Sibu dinaiki air pagi tadi. Menurut Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Janggan Muling, semasa rondaan dibuat didapati sebahagian jalan rendah dinaiki air mencecah paras lutut dan keadaannya masih terkawal. Dedah Janggan Muling, 6 kawasan dinaiki air adalah di Jalan Kampung Bahagia Jaya Teku, Lorong Bahagia Selatan, Lorong Bahagia Tengah, Lorong 9 Bahagia, Jalan Lingkai Cheng dan Jalan Ulu Sungai Merah. Dihubungi RTM, jelas beliau beberapa jalan tidak dapat dilalui oleh kenderaan kecil untuk keluar ke jalan utama dan penduduk disaran menghubungi pihak bomba sekiranya memerlukan bantuan pemindahan dan sentiasa peka dengan arahan daripada pihak berkuasa. Tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat tengah hari tadi. Projek-projek yang melibatkan keperluan pendidikan dan pembelajaran di kawasan Batang Sadong diharap dapat dipercepatkan. Usaha itu penting bagi memastikan anak-anak di kawasan itu menerima pendidikan yang terbaik. Untuk mencapai hasrat tersebut, Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, beliau sentiasa memastikan peruntukan pembangunan pendidikan di kawasan itu sentiasa dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Tambahnya, beliau turut memberi keutamaan terhadap pembangunan infrastruktur sekolah di kawasan tersebut dan antaranya usaha pembinaan sekolah SK Abang Man yang kini sedang dilaksanakan. Datuk Seri Nancy berkata demikian selepas menyempurnakan program Back to School bagi kawasan Simunjan dan Gedong di SK Simunjan nombor 1. Taktik penggunaan perkhidmatan kargo untuk pengiriman bungkusan berisi dadah berjaya dikesan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak pada Jumaat lepas. Pengarah JKDM Sarawak Herman Shah Abdullah berkata pemerhatian dan pemantauan oleh sepasukan anggota cawangan narkotik JKDM Kuching pada hari tersebut sekitar 12.55 tengah hari berjaya merampas sebuah bungkusan yang mengandungi serbuk di syaki dadah di sebuah premis pengangkutan di Jalan Datuk Tawi Seli Kuching. Pemeriksaan rapi ke atas bungkusan tersebut yang tidak dituntut dan bersifat mencurigakan membawa kepada penemuan sejumlah bungkusan kecil yang bercetak jus Master. Bungkusan kecil berkenaan dipercayai dadah jenis metafetamin dengan anggaran berat 1,468 gram dengan anggaran nilai RM73,400. Herman Shah menerusi kenyataan media mendedahkan usaha menjejaki individu pengirim dari Miri dan individu penerima di Kuching sedang giat dijalankan. Tambah beliau, modus operandi menggunakan perkhidmatan kargo antara bandar itu digunakan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kos perkhidmatan yang murah dan cepat juga menjadi sebab kecenderungan perkhidmatan kargo menjadi pilihan berbanding perkhidmatan kurier konvensional. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, orang ramai diseru untuk memberikan kerjasama dengan menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti penyeludupan dengan menghubungi talian bebas tol kastam 1-800-88-8855 atau pejabat kastam.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Limbang menggerakkan 22 orang untuk memantau harga barangan terkawal dalam skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Tahun Baru Cina yang bermula sejak semalam. Dan rata-rata menurut Ketua Cawangan KPDN HEP Limbang Purnama Tarah, pemantauan secara besar-besaran ini dilaksana untuk memastikan peniaga mengikut peraturan-peraturan yang diedar dan pada masa yang sama tidak mengambil untung secara berlebihan. Purnama mengingatkan tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi peraturan-peraturan di bawah skim ini dan mana-mana peniaga yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2012. Sepanjang pemantauan dan pemeriksaan dibuat, beliau berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan peniaga. Dan saya sendirilah membuat pemantauan. Pertama, kita berpuas hatilah dengan kedudukan harga yang telah diwartakan ni, dan ada certain barang pun berada di bawah harga kawalan. So dari segi penandaan harga pun kita dapati rata-rata peniaga pun cukup faham dan arif dengan benda ni. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu slot bersama agensi di Kaunti Limbang FM. Dalam SHMMP, sebanyak 15 barangan telah disenarai dalam skim ini, antaranya ayam, telur, cili, bawang putih dan tomato. Tempoh kod kuasa bagi SHMMP Tahun Baru Cina tahun ini adalah selama 9 hari, iaitu selama 4 hari sebelum perayaan, 1 hari pada hari perayaan dan 4 hari selepas hari perayaan. Dan skim ini akan dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa. Penganjuran program belia dijalankan mengikut kesesuaian norma baharu. Untuk laporan penuh dan banyak lagi perkembangan semasa, Tari Negeri di bawah Bayu langsung bersama Konstantin Palawan. Silakan Konstantin. Terima kasih Zera dan salam sejahtera. Kementerian Belia dan Sukan Sabah akan menganjurkan lebih banyak acara e-sukan yang mendapat tempat dalam kalangan generasi muda. Menterinya Datuk Elron Alfred Angin berkata ia merupakan inisiatif untuk mengembangkan sukan tersebut selain bersesuaian dengan situasi semasa masih berdepan pelbagai kekangan akibat penularan pandemik. Populariti e-sukan perlu dimanfaat sebaiknya selain menjadi pendekatan baharu dalam penyatuan para belia. Datuk Erwan berucap dalam majlis penutupan kejohanan PUBG Mobile Borneo Challenge 2021 di Kota Kinabalu. Kejohanan ini dianjurkan Majlis Sukan Negeri Sabah, Majlis Belia Sabah MBS dan Gen Y Center. Pasukan Artek MS dari Keningau muncul johan dan menerima wang tunai RM1,000 dan piala. Tempat kedua milik pasukan Destroyer dari Kota Belut menerima wang tunai RM800 dan piala. Tempat ketiga Uncle NB25 juga dari Kota Belut menerima RM600. Hadiah disampaikan Datuk Aaron kepada Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah, Putra Jali mewakili pemenang. Kejohanan PUBG Borneo Challenge 2021 berjaya menarik minat 80 pasukan dari Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Dalam perkembangan berkaitan, usaha giat dijalankan untuk meneruskan program berkaitan belia di negeri ini bersesuaian dengan norma baharu bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah, Muhammad Yusri Abdullah, kebanyakan program belia masih tidak dapat dilaksana buat sementara waktu berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini kerana aktiviti yang dirancang melibatkan kehadiran secara fizikal. Sekiranya PKP ini berlanjutan ataupun dia akan bertukar kepada PKPB, kita akan terus mencari acara-acara yang kita boleh jalankan secara maya, secara online, supaya program-program berinteraksi dengan belia ini dapat kita teruskan. Muhammad Yusri menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Beliau turut memaklumkan setakat ini 2 aktiviti secara maya melibatkan golongan belia telah dilaksanakan, iaitu Open Day Sabah Maju Jaya pada 21 Januari dan kejohanan e-sport yang berakhir semalam. Keperluan barangan harian di sekitar Ranau, Tamparuli dan Tuaran sepanjang Tahun Baharu Cina termasuk 16 jenis barangan di bawah skim harga maksimum musim perayaan dijamin mencukupi. Ini dipastikan melalui pemeriksaan dan tinjauan pasukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP di daerah terlibat.
Pemeriksaan penguatkuasa ketika program walkabout skim harga maksimum musim perayaan di pasaraya sekitar Ranau mendapati para peniaga menjalankan operasi mengikut peraturan dan tidak berlaku kekurangan bekalan. Setakat ini bekalan tiada masalah dari segi minyak, beras, barang-barang yang keperluan harian buat masa sekarang tiada masalah lah. Dari masa PKP hingga sekarang semua mencukupi. Turut serta Timbalan Menteri Dalam Negeri yang juga Ahli Parlimen Ranau, Jonathan Yassin, Ketua Cawangan KPDN HEP Tuaran, Saripudin Moleng dan Penaung Persatuan Pengguna Bijaksana Pantai Barat, Datuk Amisah Yassin. Kita berharap supaya para peniaga bekerjasama supaya dapat memberikan harga mengikut yang ditetapkan oleh kementerian supaya tidak ada peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan di atas perayaan ini. Setakat inilah belum ada kita dengar rungutan-rungutan kekurangan barang. Jonathan turut menyuruh penduduk di Ranau agar terus patuh SOP bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina bermula 8 Februari hingga 16 Februari. Pelbagai pihak terus tampil menghulur bantuan kepada golongan terkesan ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Salakan. Pemuda Pertubuhan Ikatan Muslimin Malaysia, ISMA Cawangan Salakan, mengagih 300 pek bantuan berupa barangan keperluan asas, susu, tepung dan pakaian terpakai kepada golongan asnaf. Ketua Pemuda ISMA Sandakan Andy Hatta berkata bantuan sumbangan Yayasan Ikhlas ini disalurkan kepada mereka yang sangat memerlukan yang terpilih berdasarkan maklumat dikumpul ketika aktiviti turun padang. Kami terus komited dan terus berharap juga menerima sumbangan daripada mana-mana agensi dan kami tiada halangan rasanya untuk meneruskan misi. Semoga pihak di luar sana akan lebih tertarik ataupun turut sama menyumbang lagi. Andy bersama 40 pemuda ISMA ditemui RTM semasa pengagihan bantuan di Karamunting. Konsep dakwah berkebajikan merupakan kelainan dibawakan dalam program tersebut. Kita juga memberikan bantuan makanan rohani. Kita beri serta sedikit ilmu ingatkan tentang solat, tentang Quran, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan benda-benda yang seperti itu yang rasanya perlu kita terapkan juga dalam masyarakat kita pada hari ini. Terima kasihlah sebab kami di sini kena bantu daripada pihak NGO, Yayasan Ikhlas dengan Pemuda ISMA. Orang di sini memang orang susah kan? Jadi orang ada macam kurang beban lah. Bantuan ini memang sangat berfaedah untuk kami lah di rakyat Karamunting ini. Sangat bersyukur lah. Thank you banyak. Semoga panjang umur, berkah rezeki, tambah lagi. Melalui kerjasama ISMA dan Yayasan Ikhlas ini, kira-kira 500 asnaf menerima bantuan seumpama sejak Mac tahun lalu. Sementara itu, di Kota Marudu, Persatuan Skuad Komuniti Prihatin Sabah KPS menyerahkan 110 bakul makanan dan 10 unit telefon pintar sempena misi ziarah prihatin dengan kerjasama Persatuan Barisan Pengguna Sabah. Presiden KPS Muhammad Taufik Ismail berkata bantuan diserahkan di 12 kampung termasuk Kampung Ranau, Balagaton, Marudu Darat dan Bengkongan. Kami telah memilih untuk ke Kota Marudu supaya untuk kita membantu lagi lebih banyak keluarga di luar kawasan kebiasaan kami lah untuk membantu. Jadi kita akan memperluaskan lagi lah misi bantuan ini. Memang tidak boleh menampung semua permintaan, tapi sekurang-kurangnya kita boleh memulakanlah untuk memberi lebih banyak murid device. Turut hadir ketika penyerahan Pembantu Pegawai Daerah Pembangunan Kota Marudu, Yusof Bakrin. Bercakap kepada RTM, Yusof menzahirkan rasa syukur atas sumbangan diberikan dan mengharapkan agar lebih banyak badan bukan kerajaan NGO meneladani usaha murni ini. Paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah petang ini. Amalkan penjarakan fizikal khususnya di kawasan awam. Kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan. Konstantin, terima kasih. APMM Zon Maritim Kuala Perlis kena pasti 52 JT haram yang menjadi lokasi panas aktiviti penyeludupan daun ketum dan kemasukan parti. Butirannya bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Iqbal, teruskan.
Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Perlis mengenal pasti 52 JT Haram yang menjadi lokasi panas kegiatan penyeludupan daun ketum, dadah serta kemasukan pendatang asing. Lokasi berkenaan terletak antara sempadan Malaysia-Thailand di Batu Putih sehingga ke Kuala Sanglang. Antara kawasan yang dikenal pasti ialah Kurung Tengar, Tok Kuning serta Kampung Wai. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Syafiq Paing berkata, dalam tempoh 6 bulan ini, pihaknya berjaya merampas 3.6 tan daun ketum bernilai RM253,000 dan ganja seberat 600 kg bernilai RM3.5 juta di kawasan berkenaan. Aktiviti penyeludupan ketum ni berlaku di kawasan-kawasan tersebutlah. Termasuk kawasan-kawasan yang sekarang ada pemantauan kami juga. Beberapa penambahan kawasan yang kami akan titik beratkan lah. Maknanya daripada kawasan Kurun Tegar, area Kurun Tegar sehingga ke Kuala Sanglang kami akan tekankan sekarang. Beliau yang mengetuai tinjauan ke lokasi panas penyeludupan sekitar perairan Kuala Perlis bersama media menegaskan Maritim Malaysia akan terus meningkatkan pemantauan dari semasa ke semasa bagi mencegah aktiviti penyeludupan, pencerobohan dan jenayah maritim di perairan utara Semenanjung. Perlis bakal menjadi negeri pertama di Malaysia yang membenarkan pelajar membawa peranti komunikasi ke sekolah bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Bagaimanapun, kebenaran ini adalah bersyarat iaitu dengan kawalan pentadbir sekolah. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Perlis Nahrudi Osman, pelaksanaannya memerlukan pihak sekolah mematuhi prosedur operasi standard SOP serta garis panduan yang dikeluarkan oleh JPN Perlis. Satu projek rintis melibatkan sekolah terpilih akan dilaksanakan sebaik sahaja sesi persekolahan secara bersemuka dibenarkan oleh kerajaan. Kita akan bantu dari segi mereka menyediakan SOP penggunaan tempat untuk penyimpanan, begitu juga perlu adanya kita katakan agreement antara pelajar ibu bapa dengan guru dan sebagainya. Sebab masyarakat kita ni apa-apa sahaja pembaruan mereka lebih melihat kepada kontra itu daripada pro-nya. Jelasnya, sekiranya projek rintis ini memberi kesan yang positif, pelaksanaan penuh akan dilakukan seawal Jun depan. Sementara itu, cadangan kebenaran membawa peranti komunikasi ke sekolah dengan kawalan ini turut mendapat reaksi positif daripada pentadbir sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Pada saya bersetuju, amat bersetuju. Untuk pelajar tadi menggunakan gadget dalam PDPC, tapi dengan kawalan pihak sekolah lah. Maknanya setiap kali kita nak melaksanakan PDP tadi baru kita benarkan pelajar untuk menggunakan gadget tersebut. Kita di pihak PIBG menyokong penuh penggunaan pelajar-pelajar dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah dengan syarat ada kawalan yang ketat di pihak sekolah. Sedia berhikmat, itu cogan kata ahli pengakap Kelana Negeri Perlis sejajar dengan projek penyediaan pelindung muka untuk petugas barisan hadapan. Dianggarkan, lebih 6,000 pelindung muka diperlukan oleh Hospital Tuanku Fauziah Kanga setiap bulan bagi petugas di Jabatan Farmasi dan Infeksi. Sejak setahun lalu, Majlis Pengakap Kelana Negeri Perlis menjalankan projek penyediaan pelindung muka yang dibuat sendiri oleh ahli pengakap Kelana. Sehingga kini, hampir 10,000 unit pelindung muka telah diedarkan kepada beberapa hospital termasuk Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ostar. Penyediaan pelindung muka ini hasil sumbangan orang ramai dan ahli pengakap di Perlis. Dalam projek ni, kalau nak ikutkan kami dalam 12 ke 13 orang. Tapi tak semua turun sekali. Kiranya ada bila mereka free je mereka akan turun ke rumah saya. Dan ada 2-3 orang tu yang memang tetap akan ada buat setiap hari. Jadi memang hari-hari buat? Ya, buat masalah setiap hari kami akan jalankan ni. Bagi anggota yang terlibat, projek ini dilakukan secara sukarela sebagai menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan sejak bermulanya pandemik ini. Saya berasa bersyukur sebab dapat turut serta untuk membantu dalam projek face shield kali ini. Sesuai dengan cogan kata pengakap Kelana iaitu sedia berkhidmat.
Jadi, saya mengharapkan lebih ramai pengangkat Kelana dapat turut serta dalam melakukan aktiviti seperti ini untuk membantu para barisan hadapan memerangi wabak ini. Sementara itu, Pengarah Hospital Tuanku Fauziah Dr. Osman Warijo berkata pihaknya amat mengalu-ngalukan sumbangan orang ramai, terutama perkakasan pakai buang untuk kegunaan kaki tangan hospital bagi mengendalikan pesakit COVID-19. Yang lain-lain, kita apa-apa saja bentuk PPE seperti pelitup muka pun kita terima. Kalau ada nak sumbang sarung tangan pun kita terima. Kalau nak sumbang apron plastik pun kita terima. Semuanya kita terimalah, insya-Allah. Cuma yang lebih kritikal ketika ini memang face shield. Sekian paparan berita dari Perlis, kembali ke Angkasa Puri. Seorang peniaga pasar malam dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas 3 pertuduhan merogol anak tiri perempuannya berusia 13 tahun lepas. Bagaimanapun tertuduh yang berusia 49 tahun itu mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Priscilla Khemamalini. Berdasarkan pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa merogol mangsa yang berusia 13 tahun ketika kejadian pada Jun dan Julai tahun lepas di sebuah rumah di Kampung Banjar Air Tawar, Manjung. Tertuduh juga didakwa melakukan perbuatan itu pada 26 Disember lepas di alamat sama. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 376B-1 Kanun Kesesaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Wafi Ismail, manakala tertuduh diwakili Peguam Syahrul Nizam Muhammad Rabi. Hakim kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin bagi ketiga-tiga pertuduhan dan menetapkan 11 Mac depan untuk sebutan semula sementara menunggu laporan kimia dan perubatan. Mahkamah turut mengarahkan tertuduh melapor diri di Balai Polis berdekatan sebulan sekali selain dilarang mengganggu mangsa tanpa tertuduh perlu berpindah ke tempat lain seperti syarat yang ditawarkan pihak pembelaan. Di Mahkamah Session Air Keruh Melaka menyaksikan seorang penjawat awam didenda RM3,000 selepas mengaku salah menerima suapan berjumlah RM2,500 4 tahun lalu. Tertuduh Nur Syahril Ramli, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan turut didakwa atas pertuduhan pilihan di bawah Seksyen 165 Kanun Kesesaan. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang bertugas sebagai pembantu takbir kanan di Unit Kewangan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Melaka telah menerima suatu benda yang berharga iaitu wang tunai RM2,500 tanpa balasan daripada Muhammad Hazri Ilek bagi menyelesaikan urusannya di jabatan berkenaan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Melur 1, Taman Peringgit Jaya pada 14 November 2016. Bekalan darah di Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2 Kota Baru kini berada dalam keadaan optimum dan mampu bertahan sehingga tempoh seminggu. Pengarahnya Dato' Dr. Selasawati Ghazali berkata selain pelibatan rakyat, pihaknya bekerjasama dengan Badan Bukan Kerajaan, Persatuan dan Pertubuhan bagi mencari penderma darah. Sebelum ini, bekalan darah di hospital tersebut dilaporkan berada dalam keadaan kritikal dan hanya mampu bertahan hingga tempoh 3 hari. Saya rasa ini adalah satu sikap rakyat Malaysia yang sangat prihatin demi untuk pesakit-pesakit yang memerlukan tanpa mengira siapa mereka, insya-Allah.
Beliau memberitahu pemberita selepas majlis penyerahan sumbangan kepada Barisan Hadapan oleh Pertubuhan Amal dan Kebajikan Isteri-Isteri Wakil Rakyat Kelantan Darul Naim Purnama di HRPZ2. Sumbangan disampaikan pengerusinya Datin Siti Zabidah Abdul Hamid. Langkah-langkah pemakaian penutup mulut dan hidung 3 lapis. Pastikan bahagian berwarna di luar dan putih di dalam, serta kepingan logam di atas hidung. Tutup keseluruhan hidung dan mulut anda. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Gunakan kedua-dua belah tangan membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung anda. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar penutup mulut dan hidung. Jangan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Hanya boleh dipakai sekali sahaja. Jangan letak merata-rata. Tukar apabila telah lembab. Dipakai tidak melebihi 8 jam. Pelupusan penutup mulut dan hidung. Pegang kedua-dua tali gelung dan tanggalkan penutup hidung dan mulut. Buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Cuci tangan dengan air dan sabun. Beralih ke perkembangan sukan, saranan Pejabat Pesuruhjaya Sukan untuk Persatuan Sukan mengadakan mesyuarat agung tahunan AGM dan pemilihan ahli jawatankuasa secara dalam talian mengundang pelbagai reaksi pihak berkaitan. Ada yang menyambut baik idea tersebut, namun ada yang melihat beberapa kekangan bakal dihadapi jika dilaksana secara dalam talian. Kita akan cuba mengadakan mesyuarat agung kita pada tahun ini dan juga disekalikan dengan mesyuarat agung untuk tahun lepas secara online. Jadi secara keseluruhannya kita mengalu-alukanlah saranan daripada Pejabat Pesuruhjaya Sukan untuk mengadakan mesyuarat agung kita secara online atau secara virtual. Apa pengalaman yang kita lihat apabila melalui online ini, kita nampak kurang tentang seriusnya ataupun tumpuan dalam pembincangan ataupun mesyuarat, dan kita harap benda ini dapat ditangguhkan dan dari segi Pesuruhjaya Sukan boleh memberi masa kepada badan-badan sukan untuk menangguhkan AGM ataupun pemilihan ke tarikh yang sesuai sehinggakan PKP ini selesai. Kaedah dalam talian itu diutarakan selepas melihat beberapa persatuan sukan yang berdaftar dengan Akta Pembangunan Sukan 1997 berdepan masalah bagi mengadakan AGM. Pelumba Moto2 negara Hafiz Shahrin Abdullah berharap dapat kembali berlatih dalam masa terdekat selepas menjalani pembedahan baru-baru ini. Hafiz berkata beliau teruja untuk membuat persiapan menjelang kempen kejohanan Grand Prix GP Dunia 2021 di litar antarabangsa Losail, Qatar pada 28 Mac depan. Beraksi bersama pasukan baharu NTS RW Racing GP musim ini, beliau menjelaskan proses pemulihan menelan masa 3 hingga 4 minggu. Doktornya menasihati untuk tidak melakukan sebarang aktiviti berat menggunakan tangan. Namun beliau yakin dapat memulakan latihan secara ringan dalam tempoh 2 minggu. Khamis lalu Hafiz menjalani pembedahan membuang plat yang ditanam di tangannya setelah mengalami kemalangan di GP Valencia pada 2015. Pemain skuad rugby 15 sebelah kebangsaan Lawrence Petrus dipilih untuk menyertai kelab Manly Marlins Rugby yang berpangkalan di Sydney, Australia bagi mengharungi Liga Shootshield 2021. Lebih membanggakan, dia merupakan pemain dari Malaysia pertama yang muncul dalam liga berkenaan dan akan mewakili University of Western Australia.
Figura berusia 25 tahun kelahiran Tawau itu dijadual berangkat ke Perth pada akhir Februari untuk bersama dengan kelab bagi menjalani latihan dan dijangka tampil dalam 18 perlawanan. Torrens sebelum ini bermain untuk pasukan kebangsaan dalam 2 edisi terakhir kejuaraan rugby Premier Asia. Dia juga pernah beraksi bersama Sabah pada Piala Agong selama 3 tahun sebelum berpindah ke Terengganu tahun lalu. Bersamanya dalam pasukan, Terengganu muncul juara buat pertama kalinya dalam Piala Agong dengan mengalahkan pemenang 5 kali Sabah 26-24 pada final di Serdang tahun lalu. Saingan Liga Profesional Mobile Legend Bang Bang Malaysia MPL musim ke-7. Pasukan e-sukan tempatan Red Frost dan Homeboys melengkapkan senarai 10 pasukan yang bertanding musim ini setelah melepasi peringkat kelayakan menewaskan lawan masing-masing. Red Frost yang mempunyai pemain berpengalaman musim lepas antaranya Muhammad Akmal Rozali, Muhammad Azri Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Muhammad Aniza nyata mendominasi 2 perlawanan. Pengalaman dan keyakinan yang ditunjukkan memudahkan Red Frost menguasai 2-0 terhadap Perch Pika. Manakala dalam aksi antara Homeboys dengan MEC Academy, Homeboys tidak diberikan laluan mudah oleh finalis kejuaraan e-sukan Malaysia itu. Akademi berjaya mengikat kedudukan satu sama pada satu ketika selepas tewas pada perlawanan pembukaan sebelum Homeboys menunjukkan taring sebenar dengan menutup perlawanan kurang 11 minit. MPL Mai musim ke-7 dijadual berlangsung pada bulan Mac depan menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM400,000. Saudara, setiap kali tibanya Tahun Baru Cina, selain kuih bakul, kuih kapit juga menjadi juadah istimewa bagi kaum Cina di Kelantan. Tidak hairanlah kuih berkenaan mendapat sambutan dan dijadikan hidangan serta buah tangan kepada tetamu. Bagi pembuat kuih berkenaan sejak 35 tahun lalu, Kuah Bekiok 60 tahun tidak menang tangan menyiapkan tempahan. Kuih kapitnya seringkali menjadi pilihan pelanggan kerana rasanya yang asli selain dihasilkan menggunakan kaedah tradisional. Untuk menyediakan kuih kapit istimewa, resepi warisan keluarga itu, dia akan mengadutkan tepung gandum, telur, santan dan sedikit gula dan memasukkan bancuhan kuih ke dalam pengepit besi khas, kemudian dibakar di atas bara. Walaupun proses pembuatan kuih itu agak mudah, namun ketepatan masa ketika membakar amat penting agar kuih tidak hangus. Selepas dibakar, kuih itu perlu dilipat ketika masih panas dan dimasukkan ke dalam balang supaya kekal rapuh. Aromanya yang dibakar menggunakan arang berbeza dengan penggunaan elektrik. Elektrik dia tak tak bangkit bang dengan air. Dengan air ni dia ada rasa macam wangi-wangi gitu. Dia lebih sedap, lebih aroma dia. Aroma dia memang tinggi dah. Ramuan dia debu, beras, gandum, telur, sate. Jadi kita masih buat lagi dengan buat dengan bakar dengan arang ni lah jadi panggil kuih kapung dah ni. Bekiok ditemui di rumahnya di Kampung Mata Air, Kemubu, Machang. Setiap hari, 6 botol plastik kuih kapit berjaya dihasilkan dengan setiap satunya berisi 70 keping kuih dan dijual dengan harga RM25 sebalang. Ibu kepada 4 anak dan nenek kepada 13 cucu itu berkata, generasi sekarang mungkin sudah tidak mengetahui proses menyediakan kuih kapit dan hanya tahu menikmatinya. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Ingat, keluar rumah hanya jika perlu. Amalkan kawalan kendiri, kita mesti menang. Saya Zira Zamri, dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.